Secara umumnya lah, untuk dua bentuk soalan, ada soalan untuk aneka pilihan dan juga aneka pelengkap. Itu yang basically semua calon dan juga guru tahu berkaitan dengan itu. Tapi kita akan pergi sikit, cikgu nak berkongsi lah sikit berkaitan dengan bentuk-bentuk soalan yang boleh dikeluarkan untuk kertas satu sejarah. Ada 10 semua, jom kita tengok. Hari ini, jom kita tengok satu video yang menarik berkaitan dengan bentuk soalan bagi sejarah kertas 1 KSSM. Kod kertas adalah 1249 palang 1. Sebelum tu, untuk semua calon SPM perlu mengetahui pertama sekali berkaitan dengan format instrumen sejarah KSSM, iaitu kita akan fokuskan berkaitan dengan kertas 1. Apa yang perlu calon tahu? Pertama sekali, secara umumnya lah, mestilah kena tahu kan berkaitan dengan kod kertas. Jadi kod kertas untuk sejarah ialah 1249 palang 1. Sejarah KSSM ada 40 soalan, di mana 20 soalan daripada tingkatan 4 dan juga 20 soalan daripada tingkatan 5. 20 tambah 20, jadi totalnya adalah 40 soalan untuk kertas 1. Setiap bab akan dikeluarkan dalam lingkungan ataupun anggaran 1 hingga 3 soalan. Contoh, untuk bab 1 tingkatan 4 akan dikeluarkan 1 hingga 3 soalan macam tu, tapi tidak ada ketetapan. Masa yang diberikan untuk menjawab soalan untuk kertas 1 adalah selama 1 jam je. Okey, ataupun bersamaan 60 minit. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. 1 jam sahaja ya. Soalan daripada DSKP tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Makna kata daripada buku teks sejarah tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Nanti dia akan tanya, cikgu daripada tingkatan 1 keluar tak? Daripada tingkatan 2 keluar tak? Tingkatan 3 ada tak? Jadi jawapannya buku teks tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 sahaja. Untuk aras, aras dibahagikan kepada nisbah 5, nisbah 3, nisbah 2. Maknanya untuk pengubah soalan, mereka akan mengubah soalan untuk 20 soalan mudah, 12 soalan sederhana dan juga 8 soalan sukar. Untuk itu taburan jawapan 8 hingga 12 setiap satu. Maknanya kalau kamu tandakan, bulatkan jawapan pada kertas OMR tu, untuk jawapan A dia ada 8 hingga 12 saja. Tiba-tiba kamu bilang 15 ataupun tiba-tiba kamu bilang 20. Baik kamu semak semula lah. Tapi untuk itu apa yang boleh saya bagi tahu ialah taburan dia akan seimbang lah. Makna kata 8 hingga 12 setiap satu jawapan A, B, C dan juga D. Untuk itu kamu juga perlu sentiasalah untuk biasakan untuk menjawab satu soalan 1 minit. Barulah kamu dapat masa yang lebih untuk semak semula jawapan kamu. Sebagai calon SPM, kamu kena dah tahu serba sedikit ataupun secara umumnya lah berkaitan dengan kertas 1 sejarah. Takkanlah tak tahu apa sangat kan, mestilah tahu basic. Tahulah soalannya ada berapa, ada 40 soalan, berapa masa diperuntukkan, ada 1 jam. Kemudian apa cakupan untuk soalan tu ditanya, sama ada buku teks tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Gitulah, takkan tak tahu apa langsung kan. Baik, kita akan pergi kepada soalan objektif secara umum. Pelajar akan tahu bahawa kita ada 2 soalan umum, yang mana satu ialah aneka pilihan. Aneka pilihan bentuknya cikgu ambil daripada Klon SPMU 2016. Soalan 1 dia kata, apakah kepentingan sistem pembesar 4 lipatan dalam pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka? Agak-agak apa jawapan dia? Jawapannya adalah D. Pentadbiran lancar dan juga tersusun. Ini adalah bentuk aneka pilihan. Maknanya soalan tu straight saja tanya kepada pelajar A, B, C dan juga D. Bagaimana pula bentuk secara umumnya soalan yang kedua? Soalan yang kedua jenisnya adalah aneka pelengkap. Cikgu ambil daripada contoh Klon SPMU 2017.
Di mana soalan ini bertanyakan antara berikut yang manakah terkandung dalam 44 fasal Hukum Kanun Melaka. Dia ada bagi pilihan 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman dan juga 4 Roman. Ini yang kita panggil sebagai aneka pelengkap. Kamu kena pilih 2 jawapan yang betul dan kamu kena tinggalkan 2 jawapan yang salah. Pilih yang betul dan juga singkirkan jawapan yang salah. Okey, untuk ini pilihan jawapan dia untuk A, B, C dan juga D tetaplah, iaitu A mesti 1 dan 2, B 1 dan 4, C 2 dan 3 ataupun D 3 dan 4. Pilihan jawapan untuk A sampai D sama saja. Okey, untuk ini jawapan dia kamu rasa apa? Jawapan dia ialah, kalau kamu refer dalam buku teks untuk bab 1, ialah jenayah dan juga kekeluargaan. So jawapannya adalah A1 dan juga 2. Okay, ini adalah bentuk soalan secara umum yang kamu tahu ada 2 bentuk, aneka pilihan dan juga aneka pelengkap. Tapi di sini cikgu nak bawa anda semua iaitu calon SPM untuk melihat dengan lebih mendalam apa lagi bentuk soalan yang boleh dikeluarkan dalam soalan objektif kertas 1 sejarah 1249 palang 1. Baik, kita ada 10 dekat sini. Banyak, ada 10 dekat sini. Tapi kita akan pergi satu demi satu lah. Yang nombor 1 ialah soalan jenis ada pernyataan. Cikgu ambil daripada Klon SPM 2015, iaitu Persidangan Damai Paris telah menghasilkan deklarasi 4 perkara Woodrow Wilson. Apakah perkara yang terkandung dalam deklarasi tersebut? Okay, jawapan yang diberikan ini adalah aneka pilihan kan, yang sebagaimana telah kita lihat tadi. Agak-agak mana jawapan dia? Kamu boleh refer dalam buku teks sejarah KSSM tingkatan 4 bab yang ketiga, muka surat 56. Ditanyakan kepada perkara. Untuk tips, kamu gariskan. Gunalah highlight ke pen yang berwarna ke. Kalau tak ada sekalipun, gunakan pensel yang kamu ada tu untuk gariskan dia punya kata kunci. Contoh kata kunci di sini ialah perkara yang terkandung dalam deklarasi 4 perkara Woodrow Wilson. Jawapannya adalah sempadan negara berasaskan bangsa, iaitu D. Okey, bentuk yang kedua ialah bergambar. Daripada Klon SPM 2016, gambar 1 menunjukkan Tamasya Sukan Malaysia ataupun SUKMA yang diadakan secara 2 tahunan. So, dia akan paparkan gambar untuk kamu sebagai stimulus ataupun perangsang kepada pelajar untuk menjawab. Soalan dia, apakah tujuan sukan tersebut dilaksanakan? Jadi, sukan itu refer kepada SUKMA. Ambil daripada buku teks sejarah KSSM tingkatan 5 bab yang ke-7 muka surat 153. Jawapannya ialah mengeratkan hubungan kaum serta integrasi antara negeri. D. Bentuk soalan yang ketiga adalah bersenarai. Bagaimana pula dikatakan sebagai bentuk soalan bersenarai ni? Untuk Klon SPM 2019, cikgu ambil daripada parti politik berikut telah ditubuhkan oleh Gerakan Nasionalisme di Indonesia, iaitu Syarikat Islam SI, Parti Komunis Indonesia PKI dan juga Parti Nasionalis Indonesia PNI. Soalan dia, apakah tujuan penubuhan parti tersebut? Semak buku teks sejarah KSSM tingkatan 4 bab yang kedua dalam muka surat ke-30. Jawapannya ialah, dia tanya tujuan. Jawapannya adalah kemerdekaan Indonesia. A. Bentuk soalan yang keempat ialah berjadual. Untuk Klon SPMU 2017, jadual 1 berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh 2 pemerintah di Thailand. Pemerintah Thailand ada Raja Mongkut dan juga Raja Chulalongkorn. Usaha mereka lakukan ialah memperkenalkan sistem birokrasi barat di Thailand. Apakah kesan daripada usaha tersebut? Buku teks sejarah KSSM tingkatan 4 bab yang kedua, muka surat 31. Soalan bertanyakan kesan, gariskan kata kunci kesan. Jawapannya ialah menjadikan negara bebas daripada penjajahan barat. Jawapannya adalah C. Cawat.
Soalan yang kelima bentuknya adalah berpeta. Klon SPM 2014. Peta 1 menunjukkan wilayah pengaruh Kesultanan Melayu Melaka, di mana dia akan bagi satu bentuk peta. Peta 1. Bagaimanakah Kesultanan Melayu Melaka meluaskan wilayah pengaruhnya? Soalan ini kamu boleh refer juga dalam buku teks sejarah tingkatan 4, bab yang pertama, muka surat yang ke-7. Untuk kata kuncinya ialah wilayah pengaruh. Jadi jawapannya ialah naungan perkahwinan 1 dan juga 4B. Jenis yang keenam ialah soalan yang ada petikan ataupun berpetikan. Klon SPM 2019. Berikut antara kandungan yang terdapat dalam Piagam Atlantik. Menghormati hak setiap manusia untuk memilih bentuk kerajaan mereka sendiri dan mahukan hak kedaulatan dan kerajaan sendiri dikembalikan kepada mereka. Ada dinyatakan sumber. Apakah kesan pelaksanaan piagam tersebut kepada tanah air kita? Boleh refer dalam buku teks tingkatan 4, bab yang kelima, muka surat 133. Gariskan kata kunci iaitu kesan. Untuk itu jawapannya ialah Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 A. Ayam. Seterusnya, jenis yang ketujuh adalah soalan yang ada dialog ataupun soalan berdialog. Klon SPM 2017 pernah keluar soalan yang berbentuk dialog. Dialog berikut mungkin berlaku ketika penyerahan borang penamaan calon bagi pilihan raya kecil. Pegawai pilihan raya ada menyatakan bahawa minta maaf cik, borang permohonan ini terpaksa ditolak. Calon berkata, mengapa begitu? Mengapakah situasi tersebut berlaku? Buku teks sejarah KSSM tingkatan 4 bab yang ke-8 muka surat 200, gariskan untuk kata kunci situasi itu, mengapa borang permohonan calon ditolak? Jawapannya disebabkan tinggal di Persekutuan Tanah Melayu dalam tempoh 6 bulan sebelum penamaan calon. Sepatutnya tempoh 24 bulan sebelum penamaan calon. Jawapannya adalah D. Ke-8, yang ini biasa juga kamu jumpa dalam bentuk soalan adalah berpantun, soalan yang ada pantun. Klon SPM 2015. Pantun berikut menggambarkan kesan Malaunian di Tanah Melayu. Dibuat penyapu asalnya lidi, dibeli lidi, dipatu pahat. Ada kerakyatan secara jusoli, kuasa raja semakin tergugat. Apakah reaksi bagi orang Melayu? Untuk buku teks sejarah KSSM tingkatan 4 bab yang keempat 102 muka suratnya, anda boleh semak di situ. Gariskan kata kunci iaitu reaksi. Jadi jawapannya adalah membuat bantahan A. Okey, baik. Seterusnya adalah bentuk soalan bergambar rajah. Ada gambar rajah. Jadi cikgu ambil daripada klon SPMU 2019. Rajah 1 berkaitan dengan sistem pemerintahan dalam Persekutuan Malaysia. Yang di-Pertuan Agong terpecah kepada Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan juga Badan Kehakiman. Berdasarkan sistem tersebut, Malaysia mengamalkan apa? Ini kamu boleh refer dalam buku teks sejarah tingkatan 5, bab yang ketiga, muka surat 52. Gariskan kata kunci dia, apa yang Malaysia amalkan? Sistem apa yang Malaysia amalkan? Jadi terus kepada jawapan pengasingan kuasa. B. Yang terakhir, bentuk soalan yang terakhir adalah berpasangan. Yang ni jarang keluar tapi pernah keluar. Kalau keluar macam ni jangan terkejut pula kan. Pernah keluar. Klon soalan SPM 2019, pasangan manakah yang betul tentang perbezaan matlamat gerakan nasionalisme di Thailand dengan negara-negara lain di Asia Tenggara? Okey, dia ada bagi pilihan, kamu kena cari dia punya perbezaan. Untuk itu boleh refer dalam bab 2 tingkatan 4 muka surat 31. Gariskan kata kunci perbezaan. Hati-hati sama ada dia tanya perbezaan ataupun persamaan.
Untuk yang pertama tu dia akan tuliskan dekat atas tu adalah Thailand. Manakala yang kedua, label yang kedua tu adalah negara-negara lain di Asia Tenggara. Okey, jadi jawapannya adalah A. Penentangan Raja Berkuasa Mutlak memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Jawapannya adalah A. Sampai sini saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Jangan lupa ya, like, share dan juga subscribe. Terima kasih.